dan Hajar, perjuangan ni dah lama dilakukan. Dan kita melihat perjuangan demi perjuangan ni makan generasi bertahun-tahun, puluh tahun. Jadi apa yang Hajar rasa yang kurangnya hinggakan kemenangan atau kebebasan bumi Palestin ni nampak macam sukar atau malap atau mungkin tak ada harapan? Bumi Palestin ini diserahkan kepada Yahudi ya pada tahun 1948 oleh British. Ya, setelah jatuhnya kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1924. Ya, dibahagi-bahagikan, difaraidkan kerajaan Turki Utsmani ini, Palestin diserahkan kepada British. British pula menyerahkannya pula kepada Yahudi. Ya, jadinya kemenangan itu sulit untuk kita dapat ya kerana rakyat Palestin berdepan dengan musuh yang kuat sedangkan mereka ini tidak ada senjata. Tidak diberikan senjata. Negara-negara Arab yang di sekeliling pun tidak boleh hantar senjata. Ya, itu. Jadi dalam kita nak menghadapi musuh yang kuat, persiapan pun mesti kuat juga. Persiapan ini mesti daripada umat Islam. Kalau kita tidak menghantarkan bantuan untuk menguatkan mereka, untuk menjadikan mereka perwira-perwira yang gagah dengan makanan yang baik-baik ya, dengan education untuk anak-anak mereka, jadi mereka boleh pergi berjihad tanpa memikirkan anak-anak mereka di rumah lapar, isteri mereka tidak ada makanan nak masak. Jadi bila kita hantar bantuan, jadi ia akan menjadikan para mujahidin atau para murabbitun ini bebas untuk berjihad kerana tidak perlu memikirkan keluarga mereka. Masya-Allah. Jadi itu yang kita kena berterusan untuk membantu mereka. Memang sudah 72 tahun dah. Ya, sejak tahun 1948 Palestin ini terlepas daripada tangan umat Islam. Dah 72 tahun. Tetapi jangan kita lupa, dulu-dulunya Palestin ini adalah di bawah pemerintahan Rom Byzantine dan kita menang Palestin 2 kali. 2 kali kita menang. Maknanya pada zaman Saidina Umar Al-Khattab dan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi kita pernah memenangi Palestin ini. Dan jangan kita rasa khawatir. Jangan kita rasa sedih dan hampa. Peluang kemenangan kali ketiga itu akan berulang kembali. Don't worry, insya-Allah. Amin. Rasa semangat Hajah ni, masya-Allah. Hajah berapa kali dah pergi bumi Palestin? Saya dah pergi 5 kali, tapi 2 kali dapat masuk ke Gaza. Saya dah pergi ke Baitul Maqdis dan saya tinggal di Syria setahun lebih. Belajar bahasa Arab di sana. Dan berjumpa dan tinggal di kamp pelarian Yarmouk, tempat yang sekarang ini dikepung oleh tentera-tentera Bashar al-Assad. Masya-Allah. Baik, dan itu dia pengalaman Hajjah. Ustaz berapa kali dah pergi ke bumi Palestin ataupun Syria atau sebagainya? Saya ke Syria sekali, ke Turki sekali. Masya-Allah. Jadi insya-Allah ada peluang lagi depan ni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita faham bahawasanya kita sedang ni ada Aman Palestin sedang memperjuangkan kempen demi Palestin di media sosial dan sebagainya. Ustaz rasa bagaimana agaknya kempen ini boleh membantu mereka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kempen ataupun program demi Palestin ni kita laksanakan akan berlangsung 3 bulan lah. Sebab apa lama? Sebab kita pilih 3 bulan ni sebab kita faham dan yakin bahawa proses pendidikan ni untuk mentarbiah orang, untuk mendidik orang ni bukan ambil masa yang singkat. Baik. Jadi kita pilihlah 3 bulan paling kurang untuk menanamkan masyarakat tentang kesedaran pentingnya kita bantu Palestin. Jadi kita buat benda ni dengan tema yang kita rasa sangat baik, iaitu apa bangkit berjuang bersama. Bangkit berjuang bersama, 3B. Baik. Maksudnya apa? Bangkit maknanya kita nak bangkitkan umat manusia ni ataupun orang Islam ni daripada tidur yang lena, daripada buaian mimpi yang indah, daripada zon selesa yang mengasyikkan. Nak kejut diorang ni supaya sedarkan sebenarnya Palestin ni sedang dijajah. Sebenarnya Palestin sedang diratah, sedang dirobek, sedang dizalimi oleh rejim Israel. Mana kita nak bawa benda tu supaya sedar kan. Sebab tu dalam kitab masyhur dalam kitab dakwah fardiyah tentang dakwah ataupun seruan kepada individu ni disebut apa, diumpamakan seperti mana, seperti kita nak kejut orang tu ataupun nak ajak orang tu bangun daripada rumah yang terbakar. Maknanya apa? Tahap nak kejut tu kena bersungguh-sungguh. Bukannya setakat bangun tak. Maknanya kita gerakkan dia, simbah air, kita tarik tangan dia, kita bawa sampai dia keluar daripada kemelut tu. Itu kita nak bawa kepada masyarakat. Jadi program kita rencana banyak benda lah kita buat untuk di Palestin ini.
kita harapkan dapat kita bentuk masyarakat, dapat kita kesedaran masyarakat. Antara kita buat adalah bola bicara, forum kemanusiaan. Kita akan buat tayangan dokumentari tentang menteri Palestin, ada konsert aman dan sebagainya. Jadi ini semuanya insya-Allah dapat menggerakkan jiwa kita untuk kita bantu orang di sana lah. Baik. Di mana platform tu? Di social media ke di sebab apa kita sekarang ni berada pada zaman PKP PKPP. Maknanya sekarang ni nak buat fizikal, nak buat pertemuan mungkin susah. Jadi sekarang kita sasarkan, kita fokus lebih kepada media sosial. Maknanya dalam kita punya Facebook, Instagram, dalam kita punya website, Twitter dan sebagainya. Dan semua tu kita bawa untuk kita ni. Kalau ada peluang untuk fizikal, untuk berjumpa, insya-Allah itu mungkin lebih melonjakkan lagi lah kempen New Palestine ini. InsyaAllah. Saya sangat yakin apa yang diperjuangkan Ustaz ni pasti membuahkan hasil. Dan bersama dengan Aman Palestin. Mungkin boleh kongsi sikit 1-2 program yang sedang dilakukan. Sekarang ni kita buat program ni banyak kepada kita kerjasama dengan ni lah. Kita tengah buat kerjasama dengan agensi kerajaan, dengan swasta. Antaranya kita usahakanlah untuk kita buat, contohnya kita buat khutbah Jumaat khas, maknanya tentang kempen ini khusus untuk ni. Palestin ni. Dan kita sasarkan 3 bulan, maknanya 3 bulan ni 3 kali kita dapat buat kempen inilah secara antaranya, insya-Allah. Syukur Ustaz. Dan baru-baru ni Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan rakyat Malaysia bahawasanya kita perlu terus mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin dan memperjuangkan mereka. Jadi kita nak tahu lah Ustaz, bagaimana Ustaz rasa, Aman Palestin rasa perjuangan ini betul-betul diperjuangkan oleh rakyat Malaysia. Kita akan jawab ini semua selepas kita berehat. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.